Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 kelas IC 220-4P3 ingin membentangkan tajuk kami iaitu etika dan peradaban etnik di Malaysia. Ini adalah senarai ahli kumpulan kami dan para pembentang di dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan sedikit pengenalan mengenai topik yang akan dibincangkan. Pertama sekali, kita tahu bahawa di negara Malaysia terdapat kepelbagaian etnik dan kaum yang telah melalui proses pecah dan perintah oleh pihak penjajah. Yang mana pada masa kini, kepelbagaian etnik inilah yang menjadi suatu tarikan dan keistimewaan di negara ini. Jadi sebelum merdeka, penduduk Tanah Melayu ni telah melalui dasar pecah perintah iaitu antaranya ialah pengasingan penempatan antara kaum mengikut kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sesebuah kaum itu. Jadi hal ini telah menghalang terbentuknya hubungan etnik yang luas kerana kurangnya interaksi dalam kalangan penduduk di Tanah Melayu. Jadi setelah kemerdekaan dicapai ni, masyarakat di Malaysia ni mempunyai kesedaran etnik yang tinggi, namun tidak ramai tahu tentang asal-usul dan identiti etnik-etnik yang terdapat di Malaysia, terutamanya etnik yang bersifat minoriti. Oleh itu, pembincangan ini akan mengupas tentang etnik-etnik di Malaysia seperti asal-usul, cara hidup, adat-adat dan juga cara penyebaran atau perkembangan etnik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakina Zulaika binti Cik Sufian dan saya akan meneruskan pembentangan dengan objektif kajian. Terdapat 3 objektif iaitu pertama, mengenal pasti tahap kefahaman pelajar tentang pengertian peradaban dan etika. Yang kedua, mengenal pasti soal asal-usul sejarah kepelbagaian etnik dan bangsa di Malaysia. Yang ketiga, mengenal pasti faktor penyebaran kepelbagaian etnik di Malaysia. Seterusnya, kajian literatur. Kajian kami telah dipetik daripada kajian Dr. Wan Nur Hasniah Wan Hussein. Beliau telah mengetengahkan apakah maknanya payatan nilai kecintaan terhadap negara sekiranya masyarakat tidak mengamalkan aspek penjagaan hubungan sosial antara sesama manusia walaupun berlainan bangsa, etnik, agama dan juga budaya. Sudah tentulah akan berlakunya pergaduhan sama masyarakat dan juga perpecahan kaum yang akan mengakibatkan negara tidak selamat dan tidak aman. Masyarakat haruslah menyedari betapa pentingnya untuk memahami dan mempelajari mengenai etnik, bangsa, agama dan juga budaya masyarakat lain. Firman Allah Ta'ala mengenai perkauman telah diturunkan Surah Al-Hujurat ayat 13. Mafhumnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua daripada lelaki dan perempuan dan telah kami ciptakan kamu semua berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu saling berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia di antara kamu semua di sisi Allah Ta'ala ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha kenal. Firman Allah Ta'ala di atas telah menyebut bahawa umumnya manusia daripada lelaki dan perempuan yang asalnya daripada Adam dan Hawa. Seterusnya daripada itu, berkembanglah menjadi pelbagai bangsa dan suku puak. Walaupun manusia itu diciptakan dalam pelbagai bangsa dan suku puak, tujuannya supaya Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu di sini bahawa kita diminta untuk saling berkenalan antara satu dengan yang lain. Bukannya mencari-cari perbezaan untuk meninggi diri atau berbalah. Lebih-lebih lagi atas dasar bangsa atau suku puak. Kajian literatur kami juga adalah berdasarkan kenyataan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia pada tahun 2005-37, iaitu Islam itu mengiktiraf kemuliaan setiap manusia tanpa mengira etnik. Oleh itu, tidak boleh berlaku perbezaan atau penafian hak berdasarkan etnik. Hal ini telah menjelaskan bahawa Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk kelompok dan budaya yang berbeza dan semua haruslah menerima dan menghormati kepelbagaian dan perbezaan
Itu sebagai satu lumrah dan hukum alam yang akan terus berlaku. Keberbagaian dan perbezaan itu juga bukanlah sebagai satu faktor untuk kita bergaduh dan bermusuhan antara satu sama lain. Seharusnya kita perlu kenal mengenal dan tolong-menolong antara satu sama lain agar keamanan dan keharmonian hidup dapat dicapai bersama. Ia sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramal mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semula mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunannya atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu." Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi etika dan peradaban. Okey, etika dan peradaban ni merupakan salah satu asas yang terpenting dalam kehidupan manusia jagat supaya masyarakat ni dapat melihara kesejahteraan hidup daripada prinsip etika dan peradaban ini. Okey, masuk etika kita akan lihat pada 3 asas, iaitu yang pertama Yunani, yang kedua daripada Dewan Bahasa edisi ketiga dan yang ketiga daripada perspektif Islam. Okey, first, etika berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu ethos yang bawa erti sebagai suatu kebiasaan, akhlak ataupun satu prinsip moral. Secara keseluruhannya, etika ni masuk suatu akibat tingkah laku seseorang kepada masyarakat ataupun individu lain. Manakala etika di dalam Kamus Dewan Bahasa edisi ketiga pula membawa maksud sebagai ilmu berkaitan dengan prinsip moral dan akhlak yang menjadi pegangan seorang, dan ia juga melibatkan tanggungjawab dan akibat tingkah laku seorang atau profesion terhadap masyarakat seperti etika perkhidmatan awam yang melibatkan kaki tangan awam. Justru itu, di dalam Islam juga dia ada menerangkan tentang konsep etika ni, iaitu merujuk pada tingkah laku yang betul, iaitu yang berpandukan kepada Al-Quran dan bertakwakan kepada Allah. Secara kesimpulannya dapat dimaklumkan bahawa etika ni dia membawa maksud tentang perilaku ataupun akhlak seseorang manusia itu kepada individu lain. Seterusnya, definisi ataupun istilah peradaban ni dia punyai berbagai makna tersendiri, iaitu setiap bahasa-bahasa kat dunia ni dia ada tafsiran tersendiri mengenai istilah peradaban ni. Okay, yang pertama kita tengok daripada peradaban mengenai bahasa Cina, ialah wan iaitu kelembutan, keindahan dan budi pekerti, dan juga min yang bererti cerah ataupun cerahan. Kerana bagi masyarakat Cina ni, peradaban ni ialah sesuatu yang dikaitkan dengan pemikiran yang bijaksana, pemahaman yang jelas dan juga prinsip yang terbuka. Seterusnya, di dalam bahasa Arab, peradaban ini dikenali sebagai tamadun yang bererti sebagai membuka bandar, iaitu dia diambil dari perkataan Arab madana yang bererti sebagai membuka penempatan ataupun bandar. Dan selain itu, di dalam Kamus Dewan, peradaban ini merujuk pada masyarakat manusia yang telah mencapai tahap kemajuan seperti dalam taraf kemajuan kebudayaan serta perkembangan pemikiran, iaitu dari segi sosial dan juga budaya serta negara. Akhir sekali, di dalam Kamus Pelajar edisi kedua, juga dia ada menyatakan definisi peradaban ni sebagai suatu sistem dan juga tahap perkembangan sosial suatu bangsa, seperti kemajuan sosial dan kebudayaan suatu bangsa. Okey, dapatlah disimpulkan yang peradaban ni dia membawa erti sebagai suatu keadaan kehidupan bermasyarakat yang semakin maju dan juga mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan juga rohaniah. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai etika dan peradaban etnik Minangkabau di Malaysia. Sebagai permulaannya, nama Minangkabau itu adalah tidak jelas asalnya kerana pengkaji mendapati bahawa asal nama Minangkabau itu mempunyai pelbagai versi ataupun interpretasi dan hujah di sebaliknya. Jadi antara sejarah asal nama Minangkabau adalah daripada perkataan Minang, iaitu sejenis alat kecil yang diruncingkan menyerupai tanduk yang tajam. Jadi Minang itu dipasangkan kepada anak kerbau yang tidak diberi susu selama beberapa hari oleh patih suatang untuk berlawan ataupun untuk diadukan dengan kerbau milik patih Gajah Mada. Jadi hal ini dipetik daripada hikayat Raja-Raja Pasai yang mencatatkan perlawanan di antara patih sewatang, iaitu Perdana Menteri Minangkabau dengan patih Gajah Mada, iaitu orang yang diperintahkan oleh Ratu Majapahit untuk menakluk Pulau Cercam.
Okey, selain itu, nama Minangkabau juga dipercayai berasal dari Minangga Tamuan yang bermaksud pertemuan di antara dua muara sungai, di mana awalnya Minangkabau terletak, iaitu pada pertemuan dua sungai yang besar. Adapun juga disebutkan oleh seorang profesor dari Universiti Madras, iaitu Profesor Dr. Muhammad Hussein Nainar. Dia mengatakan bahawa Minangkabau itu pada asalnya ialah perkataan Menon Kabu yang membawa maksud tanah pangkal ataupun tanah permai. Di sini versi yang paling popular iaitu nama Minangkabau tersebut berasal daripada gabungan daripada perkataan Minang yang bermaksud menang dan Kabau bermaksud kerbau. Jadi gabungan perkataan ini diperoleh daripada peristiwa perselisihan faham antara kerajaan Minangkabau dengan seorang putera Jawa yang meminta pengakuan kekuasaan di tanah Melayu. Jadi bagi mengelak daripada berlaku peperangan, masyarakat Minangkabau dia mencadangkan pertandingan beradu kerbau. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai sejarah Minangkabau daripada asalnya sehingga bagaimana dia berada di Malaysia. Jadi pada asalnya Minangkabau terletak di barat Sumatera dan dikatakan juga Minangkabau ini merupakan sebuah kerajaan yang penting sebelum kerajaan Temasek iaitu Singapura dan Melaka. Jadi suku bangsa Minangkabau ini dikatakan muncul pada zaman logam iaitu 500 tahun sebelum Masihi yang datang dari kelompok Melayu Deutero dan kemudiannya mereka datang ke Nusantara khususnya di Sumatera Barat. Jadi seterusnya telah dipercayai bahawa kedatangan orang Minangkabau ke Negeri Sembilan adalah seawal abad ke-12 Masihi melalui Isyak dan melalui kajian Rosi Swandi juga dia mengatakan berlakunya perhijrahan orang Minangkabau yang menetap di Palembang telah merantau ke Temasek dan terus ke Negeri Sembilan kira-kira pada abad ke-13 Masihi. Seterusnya, sesebuah komuniti masyarakat pasti mempunyai adat dan budaya yang perlu dipatuhi setiap generasi ke generasi secara turun-temurun. Begitu juga dengan etnik Minangkabau ini yang mempunyai kepelbagaian dan keunikan adat dan budayanya yang tersendiri. Sebagai contoh, di Negeri Sembilan, pengamalan adat pepatih adalah berpunca daripada kedatangan orang Minangkabau dari Sumatera sejak ratusan tahun dahulu. Adat pepatih ini telah diterima oleh penduduk asal Negeri Sembilan iaitu orang Jakun setelah kedatangan orang Minangkabau yang membawa adat dan budaya mereka. Walau bagaimanapun, adat pepatih ini yang diamalkan di Negeri Sembilan tidaklah 100% mengikut adat pepatih yang asal kerana semestinya telah berlaku penyesuaian mengikut amalan dan adat orang tempatan. Dan ingin dijelaskan bahawa adat pepatih ini telah membawa banyak perubahan dan pembaharuan dalam sistem sosial dan politik termasuk sistem pentadbiran yang merangkumi aspek pelantikan pemimpin, pemilikan harta pusaka, penerapan nilai-nilai, kepribadian, kekeluargaan dan kemasyarakatan yang pada akhirnya membentuk etika dan peradaban etnik ini. Di sini saya ingin menyertakan beberapa contoh adat dan budaya yang diamalkan oleh etnik Minangkabau. Antaranya ialah adat perkahwinan dalam masyarakat Minang iaitu dengan adanya majlis Jopuik Manjopuik, Pinang Meminang, Batu Kotando, akad nikah, beralik gadang dan jalang menjalang. Dan antara budaya masyarakat Minang lain ialah seperti tarian piring dan randai sebagai hiburan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Jadi tarian piring ini pada asalnya telah diwujudkan oleh orang Minangkabau dari Sumatera Barat dan tarian ini adalah untuk menggambarkan rasa kegembiraan dan syukur masyarakat Minang ketika kedatangan musim panas. Dengan ini ingin dijelaskan bahawa etika yang terbentuk dalam diri orang Minangkabau ini hanyalah berbentuk umum. Namun dapat disimpulkan bahawa nilai-nilai akhlak ataupun moral yang tertanam dalam masyarakat Minang adalah berpunca daripada adat dan budaya mereka tersendiri. Sekian, terima kasih. Seterusnya, asal-usul Bajau. Terdapat banyak teori tentang asal-usul Bajau ni. Teori pertama berkenaan orang Bajau ni berasal dari selatan Filipina, kedua dari Johor Riau Lingga dan ketiga daripada selatan Filipina tapi dia ada kaitan dengan kerajaan Johor. Okey. Teori pertama iaitu berkaitan orang Bajau ni berasal daripada selatan Filipina.
Okey, menurut seorang pengkaji sejarah iaitu Jurnal Lambda, dia mengatakan yang berkemungkinan besar asal-usul bajau ni dari Filipina kerana dia dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat bajau ni dia hampir sama dengan masyarakat di selatan Filipina. Okay, dan juga dia dilihat dari sudut keadaan geografi antara Sepona dan Kepulauan Sulu, terutamanya Pulau Mindanao, yang lebih memperkuatkan lagi teori ini disebabkan Kepulauan Sulu ni dia merupakan kedudukan yang hampir dekat dengan pantai timur Sabah. Okey. Okey, seterusnya teori yang kedua iaitu orang bajau ni berasal dari Johor Riau Lingga adalah teori yang paling banyak disokong oleh pengkaji-pengkaji sejarah kerana dia ada sumber ilmiah dan saksi yang ditemui dalam satu jurnal pengembara yang terdahulu. Seperti seorang penyelidik yang bernama Forrest, dia mengatakan ketika beliau sedang menjalani pelayaran ke New Guinea ni, beliau telah bertemu dengan nelayan bajau di sepanjang bahagian tenggara Pulau Borneo itu dan dipercayai nelayan tersebut berasal dari Johor. Dan teori ini disokong oleh ramai pengkaji sejarah seperti Ismail Abbas, Yap Beng Liang, Najib Muhammad Salabi dan juga ramai lagi. Teori yang ketiga iaitu orang bajau ni berasal dari selatan Filipina tapi dia ada kaitan dengan kerajaan Johor, iaitu berdasarkan kisah legenda yang diceritakan oleh Haji Bakara iaitu dari Pulau Bumbung. Dia menceritakan tentang kisah seorang raja iaitu Sultan Mahaliku Alam yang mempunyai seorang puteri yang sangat cerita yang bernama Siti Zahiran Kembaran. Okey, jadi cerita tentang kejutaan puteri ini telah didengar sampai ke dua beradik ni, iaitu adik-beradik daripada Sulu, iaitu Haklum Nuzum dan juga adik dia Selanggaya Bungsu. Jadi mereka pun pergi ke Johor untuk berkahwin dengan puteri ini. Okey, untuk berlaku adil, Sultan Mahaliku Alam ni dia telah membuat satu pertandingan iaitu pertandingan berlayar, iaitu siapa yang berlayar sampai dulu ke Pulau Angsa ni, orang itulah yang akan dikahwinkan dengan puteri baginda. Dan nak dijadikan cerita, semasa dalam pertandingan tu, perahu yang dinaiki oleh Selanggaya Bungsu ni telah pun patah dan dia tewas di dalam pertandingan tersebut. Dan disebabkan dia tak boleh terima kekalahan tersebut, dia dah bertekad untuk tak lahir ke negeri Johor dan dia terus berlayar ke Pulau Sambuanga iaitu ke selatan Filipina. Okay, menurut legenda, Selanggaya ni dia telah berkahwin dan juga menetap di Pulau Selanggaya ni dan telah dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu lelaki dan perempuan. Tetapi dua orang cahaya mata ni telah melakukan sumbang mahram yang menyebabkan Selanggaya Bungsu ni berasa malu dan keluar dari pulau tersebut dan berlayar ke Pulau Omadol dan mengembangkan keturunan dia di sana dan telah berpindah ke tanah daratan iaitu di Pulau Bumbung pula. Okay. Jadi itu kesan daripada pindah inilah yang menjadikan suku kaum bajau ni dihilangkan identiti dan budaya nomad mereka, iaitu yang pernah mereka budayakan satu masa dulu, iaitu nomad hidup hidup di dalam laut, iaitu berpindah dari laut ke laut dan terbentuklah suku kaum bajau yang lalu iaitu bajau darat. Okey, hakikatnya baik di selatan Filipina, Borneo Utara, Johor, Riau Lingga pun kawasan tersebut ni dikatakan dalam lingkungan Nusantara. Jadi dapat disimpulkan yang masyarakat bajau ni berasal daripada Nusantara. Okey. Okey, masyarakat bajau ni terbahagi pada dua kelompok iaitu bajau pantai barat dan juga bajau pantai timur. Bajau pantai barat Sabah ni dikenali juga sebagai bajau samah ataupun bajau darat kerana dia duduk di darat dan aktiviti utama dia adalah petani dan juga nelayan di pesisir pantai. Dia juga digelar sebagai Cowboy of the East kerana orang bajau pantai darat bajau pantai barat ni ataupun bajau darat ni pandai menunggang kuda. Okay, seterusnya bajau pantai timur juga dikenali sebagai bajau laut atau dipanggil sebagai palau kerana kehidupan mereka ni di atas laut. Kalau orang bajau darat ni dikenali sebagai Cowboy of the East, orang bajau laut ni dikenali sebagai Sea Gypsy kerana dia tinggal secara nomad di atas laut serta dia juga dikenali sebagai Nomadic Boat People. Okay, dia juga mahir dalam nelayan iaitu menyelam untuk mencari sumber-sumber laut. Nama saya Anisha binti Alias dan saya akan meneruskan pembentangan dengan kaum Iban. Okey, dalam pembahagian ini terdapat 4 yang akan saya terangkan. Yang pertama, asal-usul masyarakat Iban. Yang kedua, bahasa pertuturan.
Yang ketiga, gaya hidup. Dan yang keempat, kepercayaan dan amalan keagamaan masyarakat Iban. Teruskan bentangkan pertama, iaitu asal-usul masyarakat Iban. Okey, masyarakat Iban ini mula berhijrah ke Borneo pada pertengahan abad ke-16, iaitu pada tahun 1501. Dan orang Iban ini pernah dikatakan tinggal di semenanjung tanah Melayu berdasarkan beberapa kajian kerana terdapat bukti peninggalan tenunan yang dikatakan milik orang Iban. Okey, jadi selepas tinggal di semenanjung tanah Melayu, baru orang Iban ini mula berpindah ke Borneo dan kebanyakannya ke Sarawak. Okey, dan kumpulan orang Iban ini terbahagi kepada beberapa, iaitu Batang Rejang, Mualang, Sekarang, Batang Ai, Lemanak, Sebuyau dan beberapa kumpulan lagi. Okey, dan pada masa sekarang, ada bancian yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahawa jumlah kaum Iban adalah sebanyak 858,989, iaitu sebanyak 50% daripada jumlah penduduk daripada keseluruhan penduduk Sarawak. Okey, jadi ia menunjukkan bahawa kaum Iban merupakan suku kaum yang terbesar di Sarawak, diikuti oleh kaum Cina, Melayu, Bidayuh, Melanau dan kaum-kaum etnik yang lain. Yang seterusnya ialah bahasa pertuturan. Okay, masyarakat ataupun kaum Iban menggunakan bahasa Iban sebagai bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian. Okey, bahasa Iban terdiri daripada bahasa Austronesia, yang mana bahasa Austronesia adalah daripada etnik Austronesia yang wujud ketika zaman kegemilangan Austronesia di Tampun Jua. Sebelum kaum Iban, Bidayuh, Penan, Dayak Melayu dan bangsa-bangsa lain berpecah kepada beberapa subsuku yang ada sekarang. Okey. Terdapat persamaan di antara bahasa Iban dan bahasa Melayu daripada segi struktur frasa dan ayat. Dan juga terdapat perbezaan daripada segi pengimbuhan dan pembentukan kata di antara bahasa Iban dan bahasa Melayu. Okey. Bahasa Iban sendiri terdapat pelbagai dialek yang dapat ditutur. Sungguh pun begitu, tiada banyak perbezaan istilah dialek bagi bahasa Iban. Perbezaan yang paling ketara ialah daripada segi slang. Okey, dialek-dialek ini terbahagi mengikut kumpulan yang telah disebut sebelum ini, dan kajian menyatakan bahawa bahasa Iban mempunyai cara sebutan dan slang yang unik dan juga disebut sebagai bahasa yang hidup kerana yakni bahasa yang masih dikekalkan sehingga sekarang. Yang ketiga ialah gaya hidup. Pada masa dahulu, kaum Iban suka mengembara dan juga berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Mereka tidak akan menetap di suatu kawasan kerana mereka akan mencari kawasan yang lebih subur yang bertujuan untuk menanam padi bukit dan juga untuk mendapatkan binatang buruan dan ikan untuk meneruskan hidup. Okey, dan menurut tradisi masyarakat Iban, kebanyakan dan majoriti daripadanya akan tinggal di rumah pajang yang dibina oleh mereka sendiri yang berdekatan dengan sungai untuk memudahkan aktiviti kerja dan juga mendapatkan sumber makanan. Okey. Setiap kumpulan akan tinggal di kawasan yang berasingan dan berpecah kerana setiap kumpulan itu mempunyai identiti yang tersendiri dan kumpulan itu dan setiap kumpulan itu telah pun disebut sebelum ni. Okey, dan tiada penemuan kajian yang mengatakan di mana tempat tinggal asal orang Iban. Tetapi terdapat beberapa bukti yang mengatakan orang Iban ini, tempat tinggal orang Iban ialah di kawasan Kalimantan Barat Indonesia sebelum mereka berpindah ke Sarawak. Okey. Dahulu orang Iban lebih dikenali dengan panggilan si Dayak di kalangan warga asing kerana
Orang Iban itu lebih banyak meluangkan masa di laut sebagai lanun ataupun kerana mereka itu adalah seorang pelayar yang handal. Ini ialah kepercayaan dan amalan keagamaan orang Iban. Yang pada masa dahulu, kebanyakan orang Iban memegang kepada kepercayaan animisme iaitu setiap benda yang hidup atau mati mempunyai roh dan semangat. Okay, sebagai contoh, batu, pokok, gua, burung dan objek-objek lain yang mati, hidup ataupun tidak bernyawa. Okay. Kerana mereka percaya bahawa di dalam objek tersebut mempunyai semangat ataupun roh yang mesti dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia, malah dapat membantu mendapatkan semangat positif dan menghalau semangat roh jahat dalam kehidupan seharian mereka. Okey, dan orang Iban ini percaya kepada 3 alam iaitu alam nyata, alam gaib dan juga alam mati. Selain pada kepercayaan animisme, mereka juga percaya akan kewujudan dewa-dewi yang berfungsi untuk membantu dan memudahkan mereka dalam pelbagai kerja atau menyelesaikan segala permasalahan yang timbul. Sebagai contoh, untuk menyelesaikan masalah tanaman yang kering kontang atau untuk menyelesaikan masalah tiada tangkapan ikan, jadi mereka akan mengadakan pelbagai ritual sama ada untuk memuja dewa-dewi atau menenangkan semangat dan roh jahat yang menghantui dan memberi nasib yang buruk kepada mereka. Kebanyakan ritual yang dilakukan, orang Iban akan menggunakan buluh untuk dijadikan bekas khas yang akan digunakan untuk kerja-kerja pemujaan. Okey. Sebagai salah satu contoh ialah ritual gawai hantu. Okey, disebabkan orang Iban ini percaya bahawa roh-roh orang mati memerlukan alat-alat yang berfungsi untuk kegunaan harian roh orang mati, maka wujudlah ritual gawai hantu ini. Okey. Ritual yang dilakukan oleh masyarakat Iban itu akan menghantar alatan tersebut ke alam mati. Okey, dalam ritual tersebut orang Iban akan menganyam alatan-alatan tersebut daripada buluh. Tetapi alatan tersebut hanya boleh dibuat oleh wanita yang berstatus Hindu takar sahaja. Saya Nur Syahzawatul Balqis binti Abdul Wahab dan saya akan membentangkan asal-usul etnik Kadazan Dusun. Yang seterusnya adalah asal-usul kaum Kadazan Dusun. Yang pertama, kaum Kadazan Dusun atau bangsa Dusun adalah antara nama kaum bumi putra asli yang paling besar di Sabah. Namun ia juga lebih popular dengan nama Mamasok ataupun yang bermaksud orang asal ataupun orang asli. Kaum etnik Kadazan Dusun ini menggunakan bermacam jenis bahasa dan dialek dengan kebudayaan yang variasi dan adat resam tradisional. Etnik ini juga telah diiktiraf sebagai etnik masyarakat orang asli Borneo Utara dengan warisan dan budaya yang didokumentkan melalui United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO sejak tahun 2004. Okay, so menurut Biro Banci Penduduk Bangsa-Bangsa Bersatu, pada tahun 1998, terdapat kira-kira 610,000 orang ataupun 60% penduduk di Sabah adalah berbangsa Kadazan Dusun. So, banci ini berdasarkan orang Kadazan Dusun yang beragama Kristian, Islam dan juga yang berkepercayaan animisme. Ada pengkaji yang menyatakan bahawa orang Kadazan Dusun hanya ditemui di bumi Sabah sahaja. So, hal ini adalah menurut daripada catatan Elliston pada tahun 1966 yang menyatakan bahawa it is interesting that while there are Muruts in other parts of Borneo, in neighboring Sarawak and Kalimantan, and most of the coastal people have distant cousins somewhere in the Malay archipelago, the Dusuns alone seem to be confined in Sabah. So, menurut kajian ini juga, lokasi tempat tinggal etnik ini juga adalah lebih tertumpu di sekitar kawasan pantai barat, utara dan kawasan pedalaman Sabah. Selain itu, menurut beberapa orang pengkaji lain,
Ada yang menyatakan bahawa ada kemungkinan nenek moyang orang Kadazan Dusun adalah orang Cina. Teori ini adalah menurut Evans dalam Topin pada tahun 1981 yang merupakan salah seorang pengkaji asal-usul orang Kadazan Dusun yang juga sebenarnya bersetuju dengan teori yang menyatakan bahawa nenek moyang orang Kadazan Dusun ialah orang Cina. Menurut teori yang dinyatakan oleh Evans dalam Topin 1981, berikut adalah antara bukti yang menyatakan bahawa nenek moyang Kadazan Dusun sebenarnya adalah Cina. Yang pertama, petani Kadazan Dusun memakai topi dan menggunakan alat penanam padi yang sama dengan orang Cina. Yang kedua, orang Kadazan Dusun kelihatan mirip dengan orang Cina. Yang ketiga, Sabah kaya dengan pasu atau tempayan buatan Cina kuno. Yang keempat, ada nama-nama tempat yang bermula dengan Kina yang bermaksud Cina seperti Gunung Kinabalu dan juga Sungai Kinabatangan. Yang kelima, ada catatan sejarah yang merekodkan kedatangan rombongan Cina yang dihantar ke Brunei, dan akhir sekali, wujud kisah legenda kedatangan putra Cina ke Sabah untuk mendapatkan mutiara naga di Gunung Kinabalu. Baiklah, sekarang kita akan sambung dengan masyarakat Bugis. Seperti yang kita tahu, mungkin ada di antara kalangan rapat kita ialah dari berketurunan masyarakat Bugis. Jadi, apakah asal-usul masyarakat Bugis dan bilakah penyebaran masyarakat Bugis ini terjadi? Jika dilihat di sini, ini ialah garis masa penghijrahan masyarakat Bugis. Saya simpulkan kepada 3 peringkat, iaitu pada abad ke-17. Pada abad ke-17, sudah terdapat penghijrahan dan pemukiman masyarakat Bugis ke alam Melayu, khasnya di Indragiri. Pada abad ke-19, kehadiran masyarakat Bugis dalam jumlah yang besar berlaku pada kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Dan kini, kedatangan mereka di tanah Melayu berterusan sehinggalah sekarang. Kita akan meneruskan dengan sejarah asal-usul masyarakat Bugis. Bugis ialah komuniti yang tinggal di Sulawesi Selatan. Hampir kesemua kawasan di Sulawesi Selatan didiami oleh kaum Bugis. Kaum Bugis mempunyai kerajaan mereka yang tersendiri sebelum ini. Antara kerajaan awal Bugis ialah Wewang-Riwuk, Luwuk dan Tompok Tika. Kerajaan-kerajaan ini telah wujud sejak kurun abad ke-15. Pada akhir abad ke-15, muncul beberapa kerajaan baru yang cuba merampas kedudukan kerajaan lama. Kerajaan yang baru muncul iaitu Gowa ataupun dikenali sebagai Makassar, berjaya menguasai dan memegang tampuk pemerintahan di kawasan Sulawesi Selatan bersama-sama dengan kerajaan sekutu mereka yang baru iaitu Kerajaan Bun. Penaklukan Belanda pada kurun ke-17 menyebabkan sebahagian daripada mereka berpindah dan kini telah bercampur dengan suku lain di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Semenanjung Malaysia dan juga termasuk Sabah dan Sarawak. Penghijrahan besar-besaran kaum ini juga berlaku setelah Bugis iaitu Makassar dikalahkan oleh Belanda dan Belanda berjaya menguasai Sulawesi Selatan. Perlu diingatkan, masyarakat Bugis ini juga adalah beragama Islam. Masyarakat Bugis, pengislaman masyarakat Bugis ialah dari seorang ulama Minangkabau iaitu Syekh Abdul Makmur. Pada pertengahan abad ke-16, berlakunya perebutan kuasa dan wilayah antara dua buah kerajaan iaitu Gowa, Makassar dan Bun. Kekalahan kerajaan Bun telah membawa kepada campur tangan Belanda dan kejatuhan kerajaan Bugis Makassar. Ini berlaku kerana setelah kalahnya kerajaan Bun, seorang putera kerajaan Bun telah meminta bantuan dan kerjasama dengan tentera Belanda bagi menjatuhkan kerajaan Bugis Makassar. Kekalahan kerajaan Makassar ini membuatkan ramai pembesar dan putera-putera Bugis Makassar berhijrah ke tanah Melayu seperti Johor dan Selangor. Orang Bugis telah lama mula berhijrah ke tanah Melayu seperti di Johor dan tanah Borneo.
tetapi penghijrahan dan pendudukan mereka di Klang, Selangor lebih diketahui umum kerana ianya menjadi permulaan berdirinya era Kesultanan di Selangor. Baiklah, seterusnya penglibatan awal orang Bugis ialah mereka membantu Raja Sulaiman, iaitu pemerintah Pahang, Johor, Riau dan Lingga mendapatkan semula Johor, Riau dan Lingga yang telah ditawan oleh Raja Kecil yang berpusat di Siak. Sebaik sahaja Raja Bugis menerima utusan dari Raja Sulaiman, Angkatan Tentera Bugis terus datang dengan 7 buah kapal perang menuju ke Riau. Raja Kecil telah ditumpaskan di Riau dan melarikan diri ke Lingga dalam tahun Hijrah 1134. Sebagai balasan, Raja Sulaiman telah bersetuju dengan permintaan Raja Bugis di mana mereka mahukan supaya Raja-Raja Bugis dilantik sebagai Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Muda bagi memerintah Johor, Riau dan Lingga secara bersama jika semuanya dapat ditawan. Setelah berjaya membantu Raja Sulaiman, Dain Celak iaitu Raja Bugis telah kembali ke Kuala Selangor. Penduduk Kuala Selangor telah meminta beliau untuk terus menetap di situ dan menjadi sultan kepada mereka. Baiklah, kita akan teruskan kepada faktor penghijrahan masyarakat Bugis. Terdapat beberapa faktor seperti faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi penghijrahan masyarakat Bugis ini. Yang pertama ialah politik. Faktor dalaman yang mempengaruhi punca penghijrahan masyarakat Bugis keluar adalah kerana keadaan politik yang tidak stabil. Seperti yang saya sudah jelaskan, pada abad ke-16 adanya perebutan kuasa yang menyebabkan politik mereka tidak stabil. Yang kedua ialah mengembara. Kedatangan dan penghijrahan masyarakat Bugis ke alam Melayu juga disebabkan oleh sifatnya yang suka mengembara atau merantau. Masyarakat Bugis sejak berabad-abad lagi telah terkenal dengan jiwa yang suka merantau. Mereka amat terkenal dalam bidang pelayaran dan juga bidang perniagaan. Seterusnya adalah disebabkan faktor ekonomi kerana mereka meletakkan suatu harapan akan kehidupan yang lebih baik di negeri rantau. Mereka mencari sumber keuangan dan ekonomi supaya ekonomi mereka lebih kukuh berbanding di negara sendiri. Teruskan dengan kepelbagaian jenis makanan tradisional, alat seni oleh masyarakat Bugis. Pertama sekali, kita akan lihat kepada jenis makanan masyarakat Bugis. Di sini saya sertakan beberapa jenis makanan masyarakat Bugis. Yang pertama ialah burasak. Burasak adalah makanan yang wajib dimasak sewaktu menyambut hari raya. Burasak ini dia diperbuat daripada beras wangi. Yang kedua ialah barongko. Barongko adalah makanan tertutup khas suku kaum Bugis yang diperbuat daripada pisang kepuk matang yang dikukus dengan daun pisang. Barongko merupakan makanan penutup yang mewah dan hanya disajikan untuk raja-raja seperti acara perkahwinan dan lain-lain. Tapi pada masa sekarang ini, setiap golongan boleh menikmati makanan barongko ini. Yang ketiga ialah kapurung. Kapurung ialah salah satu makanan Bugis yang popular di Sabah, terutamanya di bahagian Tawau. Ini kerana dikatakan di kawasan Tawau terdapat majoriti masyarakat Bugis yang tinggal di sana. Ada juga beberapa jenis lain makanan masyarakat Bugis yang terkenal di kalangan kita, iaitu yang lainnya seperti tapai. Tapai juga adalah asal-usulnya juga adalah berasal daripada masyarakat Bugis. Okey, kita akan teruskan dengan baju tradisional. Baju tradisional masyarakat Bugis ni boleh lagi dilihat di Indonesia yang masih lagi mengamalkan pakaian tradisional mereka, terutamanya sewaktu hari perkahwinan. Bugis terkenal dengan kain sarung sebagai busana bagi kaum wanita yang dipakai dengan kebaya labuh. Manakala kaum lelaki pula bergaya dengan baju sikap sut padanan 5 dilengkapi tengkolok, baju, seluar, pengkung dan kain samping tenunan Bugis
bergaris atau bertelepuk perada emas warisan keluarga bangsawan Bugis. Selain itu, ketika ada perkahwinan, pengantin mengenakan pakaian tradisi iaitu baju bodo. Pakaian yang berasal di daerah Bugis. Setiap warna bagi baju bodo ini yang dipakai oleh wanita mempunyai maksud-maksudnya tersendiri. Baiklah, seperti yang saya perkatakan sebentar tadi, warna yang dipakai oleh kaum perempuan Bugis untuk baju bodo mempunyai maksud ataupun standard yang tersendiri. Sebagai contoh, jika baju bodo itu berwarna hijau, ianya selalu dipakai di kawasan lingkungan istana dengan memperkenakan kain songket. Sebagai contoh yang lain, baju bodo yang berwarna merah selalunya diperkenakan oleh wanita yang berumur daripada 17 tahun hingga 25 tahun. Bagi berwarna jingga, selalunya diperkenakan oleh kanak-kanak yang berusia 10 tahun. Kita akan teruskan dengan masih lagi sejarah asal-usul masyarakat Bugis, tetapi dari segi kesenian. Antara salah satu kesenian yang dapat saya jumpai di dalam kajian ini ialah badik. Badik yang merupakan alat senjata bagi masyarakat Bugis. Badik juga dikenali sebagai kawali. Menurut masyarakat Bugis, setiap jenis badik mempunyai kuasa sakti. Sejak ratusan tahun dahulu, badik bukan sahaja menjadi senjata dalam mempertahankan diri atau berburu, tapi juga menjadi lambang identiti etnik Bugis. Badik mempunyai banyak jenis, antaranya adalah badik Bugis Makassar, badik Bugis Luwu, badik Carigin Tilu dan kawali ladik. Setiap jenis badik ini mempunyai simbol dan maksud yang tersendiri. Misalnya, badik kawali ladik dipercayai dapat mendatangkan rezeki melimpah bagi sesiapa yang menyimpannya. Selain itu, badik juga merupakan satu penghormatan dan dipandang tinggi bagi pemiliknya, terutamanya bagi kaum lelaki yang menyimpan dan mempunyai badik ini. Ini adalah pandangan daripada masyarakat Bugis terhadap badik ini. Baiklah, yang terakhir ialah alat muzik. Alat muzik masyarakat Bugis dan kita hampir sama. Tetapi yang dapat saya simpulkan di dalam pembentangan kali ini ialah alat muzik kacapi, sinrili, gendang dan juga seruling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Akila binti Muhammad Nasir. Saya akan meneruskan pembentangan dengan faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian. Di sini terdapat 3 faktor. Faktor yang pertama adalah sistem kepercayaan dan agama. Faktor yang kedua adalah bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Dan yang ketiga adalah sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Faktor yang pertama adalah sistem kepercayaan dan agama. Seperti yang kita tahu, negara kita, Malaysia, mempunyai kepelbagaian etnik kaum bangsa seperti Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Iban dan sebagainya. Masyarakat di Malaysia merupakan masyarakat majmuk, di mana setiap kelompok masyarakat mempunyai kepercayaan, agama, bahasa, latar belakang yang berbeza. Okey, selepas kejadian 13 Mei, masyarakat Malaysia bersatu padu dan saling bekerjasama untuk membangunkan Malaysia dan untuk mengekalkan keharmonian negara. Tetapi mereka mempunyai aspek kepercayaan dan agama yang berbeza. Okey, sebagai contoh, agama yang ada di Malaysia adalah Islam, Hindu, Kristian, Buddha dan lain-lain lagi. Okey, untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian di dalam kalangan masyarakat, setiap masyarakat perlu saling menghormati agama dan memahami kepercayaan lain. Tetapi di setiap kepercayaan dan agama mempunyai aspek moral yang sama, di mana setiap agama mahukan penganut mereka mempunyai nilai moral yang baik, di mana mereka melarang untuk membunuh, menipu, berzina, mencuri dan lain-lain lagi agar kehidupan mereka lebih aman dan damai. Tetapi sejak kebelakangan ini,
Di negara kita terdapat banyak isu perkauman, antaranya adalah isu tulisan jawi, di mana perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Mereka perlulah saling menghormati dan memahami. Di dalam Islam, kita sendiri melarang untuk mencemuh dan menghina kelompok atau masyarakat orang lain, seperti yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka, dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka, dan janganlah kamu menyatakan keaiban sesetengahnya yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukan menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka hendaklah mereka orang-orang yang zalim. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 itu sudah jelas Allah menyatakan larangan untuk mencemuh satu kaum kepada kaum yang lain, kerana boleh jadi orang yang mencemuh itu adalah lebih buruk daripada orang yang dicemuh itu, dan jika dia tidak bertaubat, dia dianggap seorang yang fasik dan zalim. Faktor yang kedua adalah bahasa serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Okey. Setiap bahasa mempunyai satu tulisan yang tersendiri. Seterusnya, bahasa ini sebagai yang kita tahu amat penting untuk kita berkomunikasi dalam kehidupan seharian kita. Bahasa juga dianggap sebagai identiti sebuah bangsa, di mana setiap bangsa mempunyai bahasa yang tersendiri dan keunikan dia yang tersendiri. Sebagai contoh, bahasa yang ada di Malaysia ini adalah bahasa Melayu, Tamil, Mandarin, Kantonis dan lain-lain lagi. Pada ketika dahulu, pada beberapa tahun yang dulu, kerajaan berusaha untuk membentuk perpaduan antara kaum di Malaysia dengan mewujudkan satu bahasa yang mudah difahami oleh semua masyarakat, iaitu bahasa Melayu. Perkara ini penting bagi mewujudkan dan mengekalkan keharmonian masyarakat di Malaysia. Bahasa Melayu juga dipilih sebagai bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan yang tertakluk di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, bahasa Melayu juga dipilih sebagai bahasa pengantara utama di dalam sistem pendidikan yang tertakluk di bawah Akta Pendidikan 1996. Selain itu, bahasa Melayu yang dipilih sebagai bahasa rasmi perlu digunakan dalam semua urusan rasmi seperti sistem pendidikan, pentadbiran, perniagaan dan urusan-urusan rasmi yang lain. Tetapi, ini tidak bermakna bahasa-bahasa ibunda yang lain diabaikan dan tidak boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Serta pengajaran dan pembelajaran bahasa lain juga dibenarkan, seperti yang tertakluk di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, Fasal 1A dan Fasal 1B. Bahasa lain ini boleh digunakan tetapi bukan di dalam urusan rasmi. Seterusnya, kesimpulannya, bahasa Melayu adalah bahasa mudah dan perlu difahami oleh semua masyarakat di Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan kaum. Perkara ini penting agar memastikan masyarakat boleh berkomunikasi dengan baik dan penyampaian maklumat adalah jelas dan tidak timbul sebarang kesalahfahaman di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dan bahasa ini juga melambangkan kewujudan sesebuah negara. Faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral.
Menurut Marcus Tullius Cicero, seorang ahli falsafah undang-undang Rom, menyatakan kepatuhan individu terhadap undang-undang akan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat di mana mereka boleh hidup dengan aman dan damai dengan kepatuhan undang-undang itu. Okey, pernyataan ini jelas menggambarkan hubungan sesama manusia tidak akan sempurna tanpa adanya peraturan dan undang-undang. Okey, apa yang kita faham di sini, jika setiap individu tidak mematuhi undang-undang, sesebuah negara itu akan porak-poranda dan setiap negara mempunyai undang-undang yang tersendiri. Pakar perlembagaan Prof. Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berkata, kewujudan undang-undang ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk memastikan kerukunan sesuatu perkara itu berlaku dengan sempurna demi kebaikan semua masyarakat. Okey, jika tanpanya undang-undang ini, negara akan bergolak, masyarakat saling buat sesuatu yang mereka suka tanpa kawalan atau perkara-perkara yang buruk tidak dapat dikawal, dan seterusnya. Kerajaan dan seluruh rakyat wajib mematuhi undang-undang kerana ia merupakan konsep utama di dalam rukun negara kita yang keempat, di mana iaitu kedaulatan undang-undang, dan perkara ini menunjukkan bahawa setiap rakyat berada pada taraf yang sama tanpa mengira beliau adalah seorang menteri atau rakyat biasa, dan mereka semua wajib mematuhi undang-undang yang ada di dalam sesebuah negara itu. Dan menerusi kewujudan undang-undang ini, ia akan menjamin kehidupan anggota masyarakat di dalam sebuah negara agar mereka dapat hidup dengan suasana yang teratur, selamat, tanpa sebarang kekacauan, dan mendorong masyarakat untuk berkelakuan yang lebih baik dan sepatutnya. Di mana dengan adanya undang-undang ini, masyarakat akan membentuk etika dan peradaban yang lebih baik. Sebagai contoh, jika rakyat melakukan jenayah, sama ada besar atau kecil, mereka akan dikenakan tindakan undang-undang yang selayaknya. Oleh itu, undang-undang ini penting untuk menjamin keamanan dan keharmonian serta kestabilan sesebuah negara. Sebagai kesimpulan, Malaysia mempunyai pelbagai etnik dan peradaban yang mempunyai ciri-ciri tersendiri dan imej yang unik. Setiap etnik mempunyai pegangan, kepercayaan dan peraturan yang kebanyakan daripadanya masih memegang dan mengamalkannya sehingga sekarang. Jadi, sebagai sebuah negara yang majmuk dan mempunyai perbezaan agama, bangsa dan juga budaya, seseorang itu mestilah menghormati pegangan antara satu sama lain. Sehubungan dengan itu, apabila wujudnya kepelbagaian etnik di suatu tempat, maka ia akan mewujudkan pelbagai etika dan peradaban yang tersendiri. Sebagai seorang rakyat yang berwawasan dan berwibawa, kita seharusnya mempunyai rasa ingin tahu dan juga mempunyai semangat untuk belajar akan ilmu baru mengenai budaya-budaya kaum ataupun etnik lain. Sekian, terima kasih daripada kami.